Semua orang kerja. Saya kerja, tuan-tuan kerja. Maka kita minta mudah-mudahan dengan kerja buat kita, walaupun kita sebagai gak, kita sebagai cikgu, kita sebagai apa sekalipun, mudah-mudahan lillahi ta'ala. Apatah lagi yang disokong dalam hadis-hadis dan dalil-dalil Nabi SAW. Pernah ada satu kisah bila mana Abu Talhah Ubaidillah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW, berjalan dengan Nabi dalam musafir. Abu Talhah ni dikenali sebagai seorang sahabat yang cukup dermawan, yang cukup kaya. Bila kita buka, kita cuba tengok sirah Nabawiyah, kita akan jumpa nama Abu Talhah ni banyak. Dia ni merupakan seorang sahabat yang cukup bagus, mana dikenali dia seorang yang berani dan juga dermawan. Berani dia sebab apa? Dalam perang Uhud, sahabat tengok Abu Talhah ini dalam keadaan di badan dia ada 70 lebih daripada kesan luka. Kita cuba selok baju, tengok kesan luka kat mana tuan-tuan. Kesan bedah sebab apa? Gastrik ada lah. Bedah sebab main bola hari tu jatuh, susuk bedah ada lah. Tapi sahabat Nabi Abu Talhah Ubaidillah ini seorang sahabat yang mana badannya, hampir keseluruhan badan dia ada luka-luka bekas perang. Dalam masa yang sama, dia ini seorang dermawan. Dermawannya macam mana? Hingga kan dia pernah dalam keadaan dia susah hati. Dia ni dalam keadaan yang buruk. Maka ditanya oleh isteri dia, nama Sudah binti Auf. Isteri dia ni tanya kepada Abu Talhah bin Ubaidillah, tanya, wahai suamiku, sebab apa hang duk sedih? Sebab apa kamu bersedih? Maka apa kata Abu Talhah? Dia kata, wahai isteriku, aku bersedih, aku susah hati sebab duit yang ada pada aku ni terlalu banyak. Tuan-tuan, susah hati sebab duit banyak. Berapa ramai hak malam ni mai yang susah hati sebab duit banyak? Cuba angkat tangan. Cuba angkat tangan. Ya Allah ustaz, susah hati ustaz. Mai habaq saya kereta saya kosong, sumbat tuan-tuan. Tak ada manusia yang saya rasa di akhir zaman ini yang mana mereka ini susah sebab duit banyak. Susah hati sebab duit banyak. Ya Allah, peningnya tekan bank tadi duit ada 2 juta ustaz. Tekan bank ada 5 juta. Tekan nak ada 10 juta. Saya pening ustaz, duit banyak sangat. Tak sodok pembohong tuan-tuan. Kita pening sebab apa? Sebab duit tak ada. No, duk fikir nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak bayar motor, nak bayar macam-macam benda. Tapi sahabat Nabi Abu Talhah tadi, dia ini susah hati sebab apa? Sebab duit terlalu banyak. Subhanallah, tabarakallah. Maka kita cuba tengok apa kata bini dia tadi. Bini dia Sudah binti Auf ni kata apa? Wahai suamiku, kalau duit kamu terlalu banyak, maka sedekahkan duit kamu pada fakir miskin. Allah Rabbi, tuan-tuan, jumpa dah bini macam ni tadi. Kita balik mengadu kat bini, sayang, tadi pipi pejabat dia bagi bonus 2 bulan. Jadi abang ni susah hati, duit ni tak tahu nak buat apa. Gamak bini kita abang apa? Abang cantik tadi yang lalu kat depan tu memang duk nampak dah depa buat promosi sofa. Tengok Mada buat pameran tu, ada orang jual, depa nak jual benda barang kemas murah ya bang. Tu kalau bini kita. Tapi cuba tengok bini sahabat Nabi yang mana mengharapkan ahsanu amala tadi. Seorang sahabat Nabi yang mana bini dia pula pergi abang, ni abang duit lebih tadi, pergi bagi pada fakir miskin. Maka Abu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ini, dia pergi sedekahkan keseluruhan harta dia pada fakir miskin, disedekahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tabarakallah. Maka inilah dia ni bersama dengan Nabi. Bersama ke mana? Dalam satu musafir melalui kota Mekah dan Madinah. Bila mana bermusafir tu dalam keadaan dikelilingi di kiri dan kanan ada kebun-kebun kurma. Maka Nabi SAW singgah di satu kebun kurma. Dia Nabi tengok ada seorang yang menjaga kebun kurma tu. Dia buat dia Allahumma salli, dia kahwinkan di antara pokok jantan dan pokok betina. Maka mula-mula Nabi kata pada orang yang buat tadi, ada baiknya yakni kamu tinggalkan perbuatan tu. Maka bila kawan tu pun dengar kata Nabi, dia turut kata Nabi, tengok-tengok hasil pada selepas daripada dia buat benda tu, dia tinggalkan apa yang dia buat, maka hasil dia kurang, dia mai jumpa dengan Nabi. Maka apa kata Nabi? Nabi kata, antum a'lamu bi amrin dunyakum. Kamu ni lebih tahu dengan urusan kamu. Kamu lebih reti dengan urusan kamu.
Maka tuan-tuan, setiap pada kita ini ada pemahaman tentang urusan yang kita reti. Saya reti bab bidang ni. Adik-adik kita pandai faqih bab Quran. Sebab apa? Mereka menghafal Quran. Sahabat-sahabat yang di depan ada yang faqih tentang ilmu cikgu. Sahabat-sahabat yang di depan ada yang faqih tentang badan uniform. Sebab apa? Dia pencin askar, dia ni badan, dia polis dan sebagainya. Maka setiap daripada kita yang malam ni dan seluruh manusia, Allah bagi pada mereka ni masing-masing ada kelebihan. Maka dalam bidang pertanian pun kita perlukan pada ilmu yang pakar. Baru boleh, bukan boleh mengikut suka yang tanam atas tebing tanah keras buat semua, tak boleh tuan-tuan. Maka semua kena pakar. Sebab tu Nabi dah kata, Nabi kata antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu ni lebih reti atas urusan-urusan kamu. Sebab kata, cuba kalau tuan-tuan dengar di radio, yang nak mengulas bola sepak tuan-tuan, dia mesti orang yang dalam bidang tu. Dia kena orang yang dalam bidang tu, tak boleh panggil ikut suka. Dia main panggil saya pergi ulas jam tuan-tuan. Dia main panggil ustaz, apa pandangan ustaz dengan game yang kedua tadi. Bila mana game yang pertama kita tengok ni, saya cakap apa? Takdir Allah lah tu, bola tak main ke dia. Sepak tak gol, nak buat macam mana? Kita kena percaya kata Allah Subhanahu Wa Taala kun fayakun. Allah kata jadi. Tu kalau suruh saya. Maka kena orang yang bidang dia bercakap baru reti. Bola sampai kena baru boleh tuan-tuan. Baru boleh. Kalau orang yang bukan bidang dia jam. Sama dalam bidang agama. Kita nak tanya mengenai agama, kena tanya pada orang agama. Tanya ustaz ni background apa syariah. Okey, boleh bercakap ustaz apa macam mana ni, saya nak buat keluar zakat sekian-sekian macam mana. Baru dia boleh jawab. Ni pergi tanya guard tepi jalan. Terus guard ada background tak blok, saya tak pernah mengaji dulu. Tak apa tanya saya, tak apa tanya bab zakat. Bengok tuan-tuan. Dia kata zakat tak duk bagi kat dia, bagi kat saya. Tak apa dah. Maka Nabi dah sebut dah, setiap pada kita ada bidang yang kita mahir, ada bidang yang kita pakar. Maka saya yakin malam ni ada orang yang dia ni faqih tentang Al-Quran, maka itu bidang dia. Ada orang yang pakar dalam mekanik, maka bidang dia boleh repair motor dan sebagainya. Dan malam ni saya yakin ramai yang mahir dalam bidang pertanian. Maka kita manfaatkan sebaik mungkin dengan benda yang kita mahir tersebut, menjadikan satu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harapkan sebagai ahsanu amala, yakni sebaik-baik amalan. Semua kita buat kerja, dengan kerja buat kita tadi, mudah-mudahan menjadi asbab kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi tuan-tuan kalau kita sekadar set pergi cari kerja, sehari sampai 7-8 jam, duduk di tengah bendang, kita duduk tabok dan sebagainya. Niat dalam hati semata apa? Semata nak bagi anak bini makan. Rugi tuan-tuan. Tapi kita buat kerja yang sama, waktu yang sama, benda perbuatan yang sama. Bila kita niat daripada awal, aku buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi daripada kerja buat aku menjadi perantara untuk aku ni bagi isteri aku makan, bagi anak aku makan, cukupkan keperluan mereka. Subhanallah, tabarakallah tuan-tuan. Sebab tu kena faham bagi elok. Semua orang buat kerja. Kita pula duk buat kerja ni dalam bidang yang disebut pula antara seafdal-afdal bidang. Kata Ibnu Khaldun, seorang sejarawan Islam, seorang yang disebut sebagai ahli falsafah Islam yang cukup hebat pada zamannya. Kata Ibnu Khaldun, dia kata apa? Di antara bidang yang tertua, bidang yang termasyhur, yang paling lama atas muka bumi adalah bidang pertanian. Yang tuan-tuan duk buat ni bukan baru buat dah, lama dah. Bidang yang tertua di atas muka bumi, kata beliau. Orang dulu nak pergi tangkap ikan tak reti tuan-tuan. Sebab apa? Tak reti nak buat kapal. Orang tak ada dalam perkilangan industri, tak reti lagi. Sebab apa? Tak ada mesin-mesin. Tapi mana-mana kaum kita baca pada umat yang terdahulu, mereka ni semua ada pada bidang pertanian. Hatta disebut dalam Quran, antaranya golongan kaum Sabah. Yang kedua disebut dalam Quran, disebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-36, yakni Allah sebut tentang golongan kaum Madian. Yang mana mereka golongan kaum siapa? Golongan kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Tuan-tuan buka surah Al-Ankabut, tuan-tuan cuba baca. Allah menceritakan untuk kita ni ambil ibrah daripada pengajaran mereka. Allah bagi pada golongan
kaum Madian ini kelebihan mereka teknologi yang cukup hebat. Mereka boleh ukir di bukit Gunung Ganang sebagai satu rumah dan buat istana. Mereka boleh buat di kawasan Madian itu, yakni boleh buat parit-parit dan buat sungai-sungai buatan. Boleh buat empangan-empangan yang besar. Dan bila mana sampai satu masa teknologi yang cukup hebat, mereka ini mula ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan Madian ini, yakni satu utusan Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib diutuskan kepada golongan Madian untuk bawa beberapa benda. Yang pertama, minta ini mereka ini kembali menyembah Allah. Yang kedua, minta mereka dalam keadaan timbangan mereka bagi elok balik. Niaga kerja duk bohong tuan-tuan. Golongan Madian buka dalam Quran. Maka bila mana Nabi Syuaib alaihi salam mai bawa perintah pada mereka, bawa utusan yang baik pada mereka cabar. Depa ni cabar, wahai Nabi Syuaib alaihi salam, kami dulu buat kerja buat kami timbang duk bohong dan sebagainya ni lama dah. Turun temurun kami duk buat. Tak pernah pun susah, kami senang. Mereka mencabar. Cabar Nabi Syuaib alaihi salam, kalau betul lah hang di utusan Allah, maka kami cabar. Hang habaq kat Tuhan hang, buk mai bala kat kami. Mai hantar bala kami. Sebab apa? Kami dah buat persiapan dah. Kami dah baca dah umat-umat yang sebelum kami dihancurkan. Sebab apa? Oh, sebab kemarau yang panjang. Maka kami sediakan takungan-takungan air, yakni dipanggil sebagai empangan. Kami dah baca dah pada golongan kaum Nabi Nuh, mereka didatangi oleh apa? Banjir yang besar. Maka kami dah buat sekatan-sekatan perparitan yang cantik untuk nak bila mana sampai banjir, kami dah buat dah persiapan. Maka kami tak takut pada bala Allah. Maka Nabi Syuaib alaihi salam, habaq kat Tuhan hang, buk mai bala. Kami tak mau buat keluar zakat, kami tak mau buat keluar apa-apa. Kami nak dalam keadaan hidup kami macam ni. Kami tak mau jujur dalam niaga. Maka mereka bila cabak Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi keluar, diperintahkan, diwahyukan oleh Allah keluar daripada kota Madian. Dan Allah datangkan bala pada golongan kaum Madian. Allah datangkan kemarau yang sangat panjang. Allah datangkan kemarau yang sangat panjang dan kepanasan yang cukup membahak. Kita sekarang ni tuan-tuan, kalau di tengah panas, duduk dalam rumah, buka baju, buka seluar sejuk tuan-tuan. Duduk depan aircon, duduk depan kipas gelar. Tapi azab pada peringkat yang pertama Allah bagi pada golongan kaum Madian. Pada peringkat yang pertama ini Allah bagi kepanasan yang tidak ada hilang. Panas dibuat macam-macam hingga memalukan mereka. Mereka berbogel di antara satu sama lain. Sebab apa? Panas sangat dan tak heran dah tentang maruah diri. Yang kedua, Allah matikan binatang-binatang dan tanaman-tanaman mereka. Allah matikan binatang dan tanaman mereka. Sebab apa? Sebab mereka ini ingkar dan mencabar Allah Subhanahu wa taala. Habis binatang-binatang ternakan yang mereka bela, yang mereka duk spare, duk takut mati, habis tuan-tuan. Tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman mereka dalam keadaan habis kering. Dalam keadaan hilangnya sumber makanan. Allahu Rabbi tuan-tuan. Dan yang ketiga, bahawa Allah datang satu awan kepulan-kepulan hitam. Bila mana datang kepulan hitam, maka golongan kaum Madian ini merasakan bahawa itu adalah habisnya bala daripada Allah. Itu adalah penghujung bala. Maka mereka ini ramai-ramai pi pada kepulan awan hitam mengharapkan itu adalah hujan. Maka yang turun bukanlah hujan, tapi batuan-batuan api yang merosakkan golongan kaum Madian tuan-tuan. Sebab tu bila mana kita bertani atau apa-apa bentuk ibadah sekalipun, pastikan kita ikut pada syariat Islam. Kita ikut pada apa yang telah ditetapkan, bukan kita buat ikut suka tuan-tuan. Kita dah tahu dah bila mana kita bertani, kita tambah zakat padi. Bagaimana nak kira kaedah zakat padi? Kita faham 1/10 daripada hasil tuaian kita wajib untuk kita keluarkan zakat. Adapun pada zakat pendapatan digelar sebagai 2.5%. Bila cukup nisab, cukup haul dan kita faham tentang qadar, maka wajib untuk keluarkan. Oh, kita dah buat keluar padi, kita tahu dah tahun ni nisab bagi Allah SWT bagi padi itu adalah 1,300 gram. Lebih kurang
1,303 ataupun 363 cukup. Okey, kita faham dah. Okey, kalau dikali-kali, kalau cukup nisab, maka wajib kena keluar walaupun pada tuaian yang pertama. Contoh, hari tu bulan 3 kita dah kutip padi. Kita punya kutipan semua dah selesai, kira-kira dapat lebih kurang 1,500 gram. Maka yang tuaian yang pertama wajib dapat keluar zakat. Sebab apa? Dah cukup nisab. Adapun pada tuaian yang pertama baru 600 kilogram, tak cukup lagi, maka kita akan tunggu pada tuaian yang kedua pada tahun yang sama. Cukup, maka wajib keluar zakat. Yang pertama campur yang kedua. Kali pertama 600 gram, kali kedua 800 gram, maka dah 1,400 gram. Dah cukup nisab, wajib kena keluar zakat. Kalau tak keluar zakat, Allah dah cerita dah Qarun dalam Quran. Ni golongan kaum Madian. Qarun ini Allah mendatangkan kepada dia ni orang yang paling kaya atas muka bumi. Tuan-tuan tak percaya, pergi di Mesir, cuba tengok di Tasik Qarun. Sewaktu di Mesir, anda dah sampai di Tasik Qarun, tuan-tuan, subhanallah, tabarakallah. Tasik dia bila kita berdiri, tidak nampak penghujung. Luas tak luas, Tasik. Bukan laut, Tasik. Bila kita berdiri di sini, tengok tu nampak Tasik sampai di hujung, tak nampak apa. Keluasan dia berpuluh-puluh kilometer, tuan-tuan. Disebut dalam riwayat, kata itulah tempat di mana dia longgokkan harta. Tuan-tuan, kalau kita nak berlagak atas muka bumi Allah, tapi tak mau buat keluar zakat, tak mau ikut syariat, cuba kita muhasabah harta kita banyak mana sekarang. Adakah harta kita seperti mana Allah bagi pada Qarun? Yang mana harta sampai tak ada tempat nak bubuh? Ada kat sini yang boleh angkat tangan, Ustaz, saya tak ada tempat nak bubuh dah, Ustaz. Harta banyak, gelang emas ni bubuh kat tangan sampai terlondeh tangan ni. Tak cukup dengan tangan, bubuh kat kaki sampai celah kangkang. Ada tuan-tuan? Tak ada. Sebab apa? Kita ni dhaif. Adalah duit 5, 40, 60, 70 ribu, takat tu ya. Tapi Qarun, tuan-tuan, cuba baca dalam Quran. Allah Rabbi, Allah bagi istidraj, satu kelebihan yang merosakkan dia, yang menjauhkan dia daripada Allah dalam keadaan harta dia. Bila mana diceritakan, tuan-tuan, bila mana kunci yang menyimpan harta sahaja perlu dibawa oleh 70 ekor unta. Kunci, tuan-tuan. Maksudnya kita cuba bayang, ada satu gudang yang besar, setiap gudang tu penuh dengan harta, dan ada satu anak kunci. Anak kunci tu saja perlu dibawa oleh 70 ekor unta. Subhanallah. Unta ni antara binatang yang paling kuat. Unta kuat pada lembu. Sebab apa? Dia ada dua kepala lutut. Tuan-tuan, kalau atas unta, tuan-tuan naklah berapa ramai sekalipun, kalau boleh susun orang, tuan-tuan boleh, tak ada masalah. Unta tu boleh berjalan relax. Tapi lembu, tuan-tuan, pergi rabak sampai 10 orang, semua badan serupa bisyang, serupa Undertaker pula, besar gila. Tuan-tuan tengok lembu tu menyondai merata. Tapi unta tak, sebab apa? Allah bagi kelebihan kekuatan pada dia. Tapi diceritakan apa? Qarun ni kunci dia saja. Kunci 70 ekor unta, tuan-tuan. Kita baru bela 40 ekor kambing, punya belagak sampai tak mau buat keluar zakat, tuan-tuan. Maka orang macam ni, Allah dah cerita dah dalam Quran, Allah akan hapuskan mereka dalam keadaan kalau bukan mereka terima azab di dunia, maka orang ini akan terima azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua buat aja, saya dah kata dah. Tapi cuba kita kembali pada syariat. Apa yang kita buat tadi, adakah betul-betul ahsanu amala? Yang mana amalan tadi Allah terima, tuan-tuan? Amalan tadi yang betul-betul Allah terima, kita tak tahu. Maka sebab tu dalam kitab Tambihul Khafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Saya yang bercakap orang yang lalai, tuan yang mendengar orang lalai, semua kita orang yang lalai. Hujah kita lalai ni apa? Tengoklah tuan-tuan, benda yang mudah tu kadang-kadang kita lupa. Kita tak kunci baru tak ya, kadang-kadang kita lupa. Kita tak duit dalam poket, tuan-tuan. Berapa ramai yang tahu kiraan duit sekarang dalam poket? Tak ramai. Sebab apa? Kita lalai. Kita tak kereta tadi, kita dah lupa lah. Kita parking kot depan ke kot belakang. Sebab apa? Hujah kata kita ni orang yang ghafilin. Kita orang yang lalai. Ada satu kisah bagaimana ada seorang pemuda namanya Abu Saleh. Abu Saleh ni seorang pemuda yang cukup menjaga di antara perkara halal dan haram. Kita, tuan-tuan, berapa ramai yang jaga makan minum kita, yang kita nak masukkan dalam tubuh badan kita, dalam benda itu benda yang confirm halal. Berapa ramai? Tuan-tuan, tak ramai yang jaga.
Malahan kita bagi membesarkan anak kadang-kadang hasil daripada duit riba, hasil daripada duit yang tidak keluarkan zakat. Maka harta benda yang kita bagi pada dia termasuk dalam benda yang haram. Nabi kata dalam hadis, ada satu anggota tubuh badan dalam badan kamu ini yang mana ia adalah sultan bagi segala anggota badan kamu. Baiklah ia, maka akan baik seluruhnya. Rosak dia, akan rosak keseluruhannya. Apa? Bila sahabat tanya, kata Nabi kata apa? Qalbun, yakni hati kamu. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah, kena jaga. Biarlah hasil pertanian kita, hasil kerja buat kita adalah satu hasil yang mana mendapat maradatillah, yang mendapat keredaan Allah. Harta yang berkat, harta yang mendapat rahmat Allah, tak perlu banyak. Kita tengok kadang-kadang orang kerja gaji 900 tuan-tuan, tapi cukup anak sampai 9 orang. Pantang duduk dengan bini kira jadi je. Pantang duduk dekat tuan-tuan. Dia duduk ngadu dekat dia, abang kalau tak kata ustaz, saya tak tahan bini saya mulut banyak, perang kerja bergaduh hari-hari 9 kali 10 kali bergaduh, ustaz mana tahan. Tengok balik sijil dia ni, anak berapa orang dah? Anak tak ramai ustaz, baru 8 orang. 8 orang tu tu orang kata kalau 8 tu rajin bergaduh, kalau tak bergaduh silap-silap 30 tuan-tuan. Tara duk bergaduh pun lekat 8 kira kemas ha. Tu tara bergaduh, cuba bayang kalau nak kerja baik ya. Kerja baik yang mampu tuan-tuan, satu bas tak cukup. Misi sampai kena maklum ni lagi, bukan bulan lepas main cek dah. Baru lepas bersalin main pula. Maka tuan-tuan, cuba kita tengok pula dengan kemurahan rezeki yang Allah bagi pada kita, berapa banyak yang kita tunjukkan syukur kita dengan kaedah kita buat segala benda kerja buat kita tadi mengikut pada syariat Allah. Berapa ramai yang buat? Tak ramai. Kata benda ni buat ikut suka, padi pun buat lebih kurang dia kata tak payah bagi ikut, Allah faham. Amboi, Power Ranger semua dia. Buat ikut suka. Nak buat keluar zakat, buat. Tak mau buat keluar, sudah. Jangan tuan-tuan. Kita bagi anak bini kita makan hasil benda haram, dia akan main dakwa kita nanti. Dia tak tahu tuan-tuan, dia makan. Kita beli beras, dia makan. Kita beli binatang apa pun dia makan tuan-tuan. Dia masuk kat kita, tapi kalau kita mengkhianati dengan hasil yang kita bagi itu adalah hasil yang haram, maka tunggu tuan-tuan. Nanti waktu mana di yaumul mahsyar, dia akan dakwa kita walaupun dia isteri kita. Walaupun dia isteri kita, rapat gila dengan kita ni. Isteri kita sanggup kalau balik rumah kita dia ada nasi sepinggan, dia akan tunggu balik untuk kita makan. Dia tak makan tak apa, itu atas bumi tuan-tuan, atas muka bumi ya. Sebab kita ini Allah bagi perasaan belas kasihan. Kita kesian kat orang, tambah-tambah isteri dia lebih berat, dia punya sifat kasih sayang lebih pada kita. Tak nikah, kita tak nikah tahu lah. Kita balik ni kalau lah ada makanan yang sikit, kita tengok bini dia akan teman, tengok biar kita makan. Tapi waktu mana di mahsyar nanti tak ada dah. Isteri akan menjadi musuh kamu, anak akan menjadi musuh kamu kalau kamu tak ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan main dakwa kita. Maka sebab tu kita kena pastikan rezeki yang mai pada kita dalam bentuk yang mana betul-betul kita pandukan pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Cek balik sebelum kita guna duit tu, keluar tak lagi zakat, adakah aku terlibat dalam ni harta-harta riba dan sebagainya. Sebab kita risau tuan-tuan, anak kita duk bagi makan lama dah, kalau sebelum ni kita dah terbuat, maka lah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya sebelum ni kita tak pernah mengeluarkan zakat, maka sekarang kita dah reti kembali bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Kita nak hasil pertanian dan kerja buat kita tadi, mudah-mudahan Allah redha. Sebab mana dalam kitab Tamhil Khafidin ni dah cerita ada seorang pemuda namanya Abu Saleh. Dia ni seorang pemuda yang cukup menjaga perkara yang halal dan haram. Hatta perkara yang makruh pun dia tak pernah ambil. Perkara makruh pun tak pernah ambil. Tuan-tuan cuba bayanglah, kita benda makruh hak tu yang nak kerja balas. Mengaji, kita duk mengaji bab sunnah. Mengaji sunnah bukan nak buat untuk tinggal. Dia kata hak tu sunnah ya, tak buat tak apa. Makruh boleh buat. Dia kata makruh bukan haram, dengan makruh cuma tak elok, cuma tak dosa. Boleh kemas tuan-tuan. Orang mengaji bab sunnah untuk diamalkan.
memahami tentang makruh, hukum makruh untuk ditinggalkan. Sebab apa? Benda tu tak elok dan ada mudarat. Ni dak dia mengaji hak makruh tu nak pegang. Fatwa 1996 dah sebut rokok tu haram. Hoi, dia kata mana haram, makruh. La ilaha illallah. Dah kata benda tu mudarat, tinggallah kalau boleh. Nak pi azan tuan-tuan dan lagi balas rokok suria. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawan sebelah pensam bu suria tuan-tuan. Benda makruh kalau boleh tinggal. Nak makan durian, kalau kita duk makan saja-saja duk dalam rumah makan sendiri, hukum dia harus, tak ada masalah. Tapi kalau makan durian nak pergi sembahyang jemaah jam tuan-tuan, baru lepas sembahyang maghrib keluar depan masjid depa buat jamuan makan pulut durian. Hukum makan waktu tu makruh. Sebab apa? Sat lagi kamu nak sembahyang isyak. Jatuh hukum makruh. Asal hukum apa? Harus. Kita pergi balas tuan-tuan makan durian. Orang lain tak makan, kita seorang yang makan. Sembahyang isyak sat lagi. Sebab apa makruh? Sebab akan ganggu jemaah yang lain. Allahu Akbar. Kawan sebelah ni puas teka di 26 ke Musang King. No makan buah durian. Sebab tu jatuh hukum makruh. Dan kita mengaji sebab apa? Kita nak tinggalkan kalau boleh. Bayangkan kalaulah perkara makruh pun untuk kita tinggalkan, apatah lagi perkara haram. Lebih-lebih lagi lah wa yanhauna 'anil munkar. Ia termasuk dalam perkara-perkara mungkar yang patut kita jauhkan terus, yang patut kita tinggalkan terus. Walaupun faham benda mungkar ini dia banyak hasutan dia. Dapat duit jual padi, dapat duit gaji, maka nak keluar zakat tu tuan-tuan ketak tangan-tangan.